Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah bertemu lagi kita pada malam ini dalam program Waalaikumsalam. Kan ada yang belum tidur lagi kan? Masya Allah. InsyaAllah hari ini kita nak healing. Salah program Waalaikumsalam dan program healing journey di mana kita nak bersama kita nak muhasabah diri kita untuk kita renung-renungkan apalah yang telah amalan yang kita lakukan. Bagaimana kita nak memperbaiki amalan kita insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah hari ini tajuk yang kita akan kongsikan kepada anda semua. Bila saya dapat tajuk ni saya rasa macam masya-Allah tajuk yang macam dekat dengan hati kita. Rasa macam bergetar sebenarnya bila dapat tajuk ni, hidup dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah inilah yang kita nak, inilah yang kita harapkan insya-Allah. Dan bersama dengan saya sekarang ni di studio, masya-Allah kita bersama tak lain tak bukan kita bersama dengan pengerusi Mustallah Raudah. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Sihat. Ustazah sihat ya? Ustazah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah, doakan amin kan Ustazah. Masya Allah, Ustaz nampak sempoi hari ini. Ini kena sempoi ni kan? Kita sebab hujung-hujung minggu kan Ustaz? Itulah. Masya Allah. Tidur kan, pakai tidur. Masya Allah. Tapi topik kita hari ini Ustaz berkaitan dengan hidup dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan ada satu hadis yang kita nak kongsikan kepada para penonton hari ini. Izinkan saya baca Ustaz. Sila. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Ya. Pemimpin yang adil. Pemuda yang menyibukkan dirinya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Allahu Akbar. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul dan berpisahnya kerana Allah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, lalu ia menolaknya sambil berkata, "Aku takut kepada Allah." Seorang yang bersedekah dengan secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang yang berzikir mengingati Allah dikala sendiri hingga air matanya mengalir. Allahu Akbar. Ini adalah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tertanya-tanya Ustaz, adakah tertanya juga kepada anda semua, kita fikirkan adakah kita termasuk dalam golongan-golongan ini Ustaz? Mudah-mudahan masuklah. Amin. Masya-Allah, mudah-mudahan. Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan hadis ini. Allahu Akbar. Hadis ni Dewi, hadis daripada Abu Hurairah. Memang lengkap apa yang disebut oleh Nabi itu. Dan mengharapnya adalah satu melekat kat kita kan. Amin. Nabi kata ada 7 orang yang sentiasa mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tak ada naungan lain pada hari itu melainkan naungan Allah. Naungan ini kata ulama ada 3 maksud. Satunya naungan arasy Allah. Yang keduanya naungan rahmat dan juga kasih sayang Allah. Maknanya Allah tutup pada kita selain kebaikan dan kasih sayang saja. Dan yang ketiganya naungan keuntungan dan juga naungan syurga. Tiga-tiga ni menunjukkan betapa besar kedudukan 7 kelompok ni. Tersebut yang pertama sekali, imamun adil. Imam ataupun pemimpin yang adil. Masya Allah. Kenapa Nabi sebut imamun adil dulu? Kerana ramai yang boleh jadi pemimpin, tapi tak ramai yang boleh melakukan keadilan dalam kepimpinan. Maka sebab itu Nabi sebut imam yang adil, pemimpin yang adil, melakukan kebaikan kepada rakyatnya, mengutamakan kebajikan rakyatnya berbanding dengan diri sendiri, maka orang macam ni memang layak untuk dapat naungan Allah. Sebab dalam situasi hari ini, kalau ada seorang pemimpin yang adil kepada rakyatnya, rare istilahnya. Rare sangat. Sebab kita tengok, kita tengah cerita dalam negara kita, cerita di luar sana. Ramai kita lihat pemimpin-pemimpin yang
melakukan kezaliman pada rakyat. Dia kaya raya, melimpah ruah harta dia, tapi rakyat miskin, apa kedana. Maka sebab itulah Nabi sebut pertama sekali, imam yang adil itu dapat naungan Allah. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang sibuk dalam melakukan ibadah. Kenapa anak muda, kenapa tak sebut orang tua? Saya dah tu kalau orang tua tu. Kenapa Nabi sebut anak muda yang sibuk beribadah dapat naungan Allah? Kenapa Nabi tak sebut orang tua? Sebab orang tua biasa. Orang tua dah pencen, kata orang sehari dua nak mati kan. Kita dah sampai masa, kata dah tua, memang dekat diri kita dengan masjid. Biasa. Tapi yang menjadi yang luar biasa ialah bila anak muda yang sibuk beribadah. Sebab kita tengok kat masjid, semayang ba'diyah, qabliyah, kebanyakannya orang lama, veteran. Kemudian dengar ceramah, orang lama. Puasa sunat, orang lama juga. Jadi bila Nabi sebut anak muda yang sibuk beribadah, dia pelik, dia rare. Maka sebab itulah anak muda ni dia dapat naungan. Naungan tadi, naungan syurga, naungan rahmat, naungan apa lagi? Arash. Semua itu dah akan dapat pada dia. Kenapa? Kerana dia buat sesuatu yang luar biasa, yang jarang orang buat. Dua dah. Yang ketiga ialah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Pergi ke mana-mana, ingat nak semayang kat masjid. Pergilah jauh mana pun, cari masjid. Sampai luar negara, masjid kat mana? Dia akan tanya macam tu. Jadi orang yang sentiasa terikat dengan masjid ni, sampaikan istilahnya kita kata, berenggang sikit dengan masjid, ada program apa jadi rindu. Allah rindunya nak pergi ke masjid. Perbuatan ni, ataupun insan yang begini ni, kita kata dia insan rare lah. Benda yang nadir, benda yang jarang-jarang. Orang macam tu, biasa kita ambil peluang, pergi kursus, pergi lawatan luar negara. Masa ni lah nak ponteng, sembahyang berjemaah. Dia tidak. Kok mana pun cari masjid dulu. Tak boleh ke abang Pak Supir contohnya. Pak Supir carikan masjid untuk saya solat berjemaah. Jadi orang yang sentiasa terikat dengan masjid ni, orang ni layak dapat naungan Allah. 3 dah. Yang keempatnya, warajulan tahabba fillah. 2 orang lelaki disebut oleh Nabi, dua-dua ni berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Lagu tu kan? Maknanya dia berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maknanya tidak ada apalah hati dia dalam hubungan dia berkawan tu melainkan kerana Allah. Allah suruh kita berkawan dengan sebaik mungkin, kita berkawan. Berpisah pun kerana Allah. Bertemu kerana Allah. 4 dah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'ah zata mansabin wa jamal. Ini cantik Allah sebut. Seorang lelaki yang diajak melakukan perbuatan yang tidak elok oleh seorang perempuan. Perempuan tu pula ada 2. Satunya perempuan tu cantik. Keduanya perempuan tu ada harta. Jadi kalau diajak biasanya on. Jadi bila off daripada melakukan perbuatan tersebut, walaupun perempuan itu memiliki kekayaan dan kecantikan, dia tak buat juga, ini memang rare, layak dapat naungan Allah. Kita sambung pandai ikut. Ada lagi 2 Ustaz. Ada 2 lagi. Kita simpan sikit. Kita simpan berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari ini. Jadi kita nak berehat dulu insya-Allah seketika. Kita nak renung-renungkan, kita tarik nafas kan. Insya-Allah kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini dalam awal. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Waalaikumsalam. Kita bersama dengan Ustaz Azli. Tadi Ustaz dah kongsikan antara 7 golongan yang berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kongsikan 5 tadi. Ada lagi 2. Tapi saya nak bacakan, mungkin ada penonton-penonton yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Dan yang terakhir, serta seorang yang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dikala sendiri sehingga mengalir air matanya. Allahu Akbar. Ini antara insan-insan yang Ustaz kata dia rare Ustaz kan? Rare. Memang luar biasa. Masya Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Dewi. Harap-harapnya ada lekat sikit pada kita kan Dewi. Kita sebut ni sebenarnya kita menyebut, kita mengulang, kita bercerita tentang
kebaikan yang kita share pada malam ni. Ya. Tujuannya mendekat pada saya dulu dan juga Dewi. Kemudian harapnya melekat juga pada tuan-tuan semua. Yang keenamnya Nabi sebut orang yang dapat di antara 7 yang dapat tu, yang keenamnya ialah dapat naungan Allah ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang dia beri satu sedekah. Tak kira beri duit ke, beri makanan ke, tetapi dia menyembunyikan sedekah dia. Ya. Maknanya perbuatan bersedekah ni yang terbaik ialah sembunyikan sedekah kita. Tidak bermaksud kalau sedekah beritahu pada orang tak baik. Baik juga di satu sudut, kata Imam Nawawi, kalau disedekah ditunjuk pada orang dengan tujuan untuk beri kesedaran kepada mereka yang kedekut dan sebagainya, bagus, pahala besar. Analogi Nabi itu maknanya sampai tahap kita sendiri pun tak sedar, tangan kiri pun tak sedar apa yang kita buat. Kemudian yang terakhirnya ialah seorang lelaki yang menyebut nama Allah, berzikrullah, bersunyi-sunyian dengan Allah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, dalam keadaan dia berseorangan dia dengan Allah SWT. Pada ketika itu mengalir air mata dia. Kenapa? Mengenangkan dosa-dosanya. Jadi yang ni pun rare. Sebab itulah Nabi ada ajar pada kita yang ketujuh ni, bagaimana cara untuk kita wrestle, kita nak train, warm up dulu. Macam mana nak jadi orang yang boleh berzikir dalam keadaan kita ni menangis. Pertama sekali Nabi ajar, waktu tu mesti waktu yang orang lain tidur. Maka sebab tu antara yang Nabi ajar ialah ketika bangun tidur sebelum subuh tu, orang lain tak bangun lagi, kita sebut apa? La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli. Nabi ajar satu-satu. Sebut ketika bangun tidur. Ketika kita sebut tu, orang lain tidur lagi. Kita dah bangun. Kita sebut tu, di hujung tu Nabi sebut, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Selepas kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kita zikir pada Allah. Kemudian kita menyedari kekhilafan dan kesilapan kita. Duduk seorang-seorang, ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Banyaknya lah. Hanya dirimu, ya Allah, yang tahu betapa banyak dosa aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kita minta pada waktu tu. Sebab waktu lain susah kita nak mengalir mata kalau kita minta ampun ni, sebab orang tengok. Jadi ketika itu kita merayu pada Allah. Kalau tak boleh nak sebut di mulut, sebutlah hati. Allah Maha tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hati, sementara yang kamu zahirkan. Kita minta pada Allah, insya-Allah akan dapat jadi sebagaimana yang Nabi sebut yang ketujuh tadi, menyebut nama Allah dalam keadaan berseorangan, kemudian mengalir air matanya, tanda keinsafan atas dosa yang dia lakukan. Subhanallah, Allahu akbar. Itulah pada waktu sebegini kan Ustaz, kan sebenarnya di hening-hening saja, di kala malam hari malam, untuk sebenarnya lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, healing kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita. Ustaz, tadi antara 7 golongan ni kan Ustaz kan. Ustaz ada sebut seorang lelaki. Kami nak tahu, saya sebagai seorang perempuan nak tahu juga Ustaz. Masya-Allah, adakah lelaki je kan? Termasuk juga golongan wanita ni Ustaz? Baik. Kenapa Nabi sebut lelaki? Ini kita kena tahu. Ulama bila membahas tentang perkataan rajul, lelaki, dia termasuk perempuan. Kalau sebut perempuan, tak termasuk lelaki. Macam tu. Jadi mana Nabi sebut lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, tangan kanan beri, tangan kiri pun tak nampak, bermakna orang perempuan yang melakukan perbuatan yang sama pun begitu juga. Perempuan yang melakukan sedekah, disembunyikan sedekah dia pun termasuk kalangan orang yang dapat naungan Allah. Dan begitu juga seorang perempuan yang berzikir pada Allah pada waktu dini hari, pada waktu tengah malam, atau bila-bila masa dalam keadaan dia bersunyi-sunyi dengan Allah, maka menangis dia, maka ini pun termasuk dalam orang-orang yang di bawah naungan Allah, termasuk juga wanita. Masya-Allah, itu dia. Jangan confuse kan, mungkin kita nak confuse. Tak apa, kita belajar bersama-sama, insya-Allah. Inilah hadis yang kita belajar dalam program Waalaikumsalam, insya-Allah. Ustaz, bila bercakap mengenai naungan Ustaz, masya-Allah, adakah ia sama dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebenarnya lebih daripada itu? Dan kenapa Ustaz, kenapa kita ni sebagai hamba Allah, kita ni sebagai manusia, kita perlu
kena mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Penting Dewi, kita ni sebab kita ni makhluk yang Allah cipta. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya upaya, melainkan semuanya Allah beri pada kita. Ya. Jadi oleh kerana kita ni makhluk yang tak berdaya, maka kita kena minta bantuan pada Allah. Jadi siapa yang boleh membantu kita selain pada Allah? Maka oleh kerana kita ni insan yang lemah, insan yang kerdil, tak mampu buat apa-apa, maka buatlah sesuatu dengan cara meminta restu dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha untuk jadi 7 golongan ni. Usaha juga. Kalaupun kita ni bukan syabun, bukan syabak lagi, bukan anak muda dah. Anak tua dah. Dah tua sangat dah. Jadi walaupun kita tua, tidak bermaksud kita tak termasuk dalam kalangan ni. Sebab dulu kita zaman muda, ya Allah, kita rasa, ya Allah, aku dulu hanyut zaman muda. Masa tua inilah kita insaf, kita tebus balik dengan cara perbanyakkan ibadah yang kurang pada zaman muda. Begitu juga kalau dulu kita liar dengan masjid, jinakkan hati kita dengan masjid. Kalau dulu kita suka bergaduh, kita ni ialah hanya ni wrestler, jenis kaki wrestling, nak bergaduh je kerjanya. Jadi inilah masanya kita berkasih sayang sesama kita, bertemu dengan kawan kita kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Maknanya antara ajaran yang terbaik bila kita nak bertemu pisah kerana Allah ni, jumpa kawan, bersalam, berpeluk, berpisah, bersalam, berpeluk juga. Itu kerana Allah. Salah satu manifestasi daripada kasih sayang kerana Allah ialah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk merapatkan lagi hubungan sesama kita. Kita cuba insya-Allah. Masya-Allah, itu dia, kita cuba sama-sama insya-Allah kan. Insya-Allah inilah kita nak healing kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tapi kita nak berehat dulu seketika Ustaz, insya-Allah kita nak kembali lagi selepas ini dalam Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Waalaikumsalam. Semua masih lagi segar kan, masih lagi insya-Allah. Sebab hari ini kita nak bersama, kita nak muhasabah diri kita dengan tajuk kita hidup dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebut dalam 7 golongan tadi Ustaz kan, ya Allah, beruntungnya sangat mereka-mereka yang berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastinya Ustaz, bila kita lihat antara ketujuh-tujuh golongan yang telah Nabi Muhammad sebutkan itu adalah mereka yang taat kepada Sang Rabi. Mereka yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, sebagai hamba, sebagai kami ni yang ya Allah banyak sangat melakukan kesalahan. Setiap hari kami melakukan kesalahan sampai kadang-kadang kita tanpa sedar kita buat dosa kan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh muhasabah diri kita pada malam ini Ustaz, sebelum kita tidur, untuk kita renung-renungkan Ustaz, ya Allah, sebab kita memang kena berada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Terima kasih Dewi. Betul lah, kita ni insan. Insan ni masumiyal insan illa binisyatih. Tidak dinamakan manusia itu melainkan kerana insan itu daripada perkataan lupa. Jadi kita sentiasa lupa, kita alfa. Kerana kita ni lupa, maka menyebabkan bila kita lupa, kita tersasul, kita tersilap dalam melakukan tindakan kita. Dan bila tindakan tu yang silap kita buat, kita rasa menyesal. Menyesalnya, ya Allah. Tapi satu kelebihan, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sentiasa membuka ruang kepada kita. Kamu buat salah, okey, memang kamu buat salah, kamu manusia. Tapi bagaimana insan yang bersalah itu nak cover balik kesilapannya? Dengan cara minta ampun kepada Allah. Oleh kerana kita ni dosa kita menggunung, Dewi, Allah, Dewi, saya ni yang kata ustaz ni pun kadang-kadang rasa banyak bercakap, banyak dosa Dewi. Banyak tersilap. Jadi bila kita ni banyak dosa, menggunung dosa kita, cara untuk menipiskan, merendahkan gunung kita ialah kita istighfar kepada Allah. Cara yang terbaik ialah sebagaimana disebut dalam hadis tadi, bangunlah pada waktu malam. Minta pada Allah, beri kekuatan pada kita. Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat, ya Allah, berilah pada kami kekuatan untuk melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan beri kekuatan pada kami ya Allah untuk tinggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan beri kekuatan pada kami untuk mengasihi orang miskin. Ya Allah, kita ni kekuatan tu tak ada. Jadi kita minta pada Allah kekuatan tu, dalam masa yang sama minta Allah hakiskan semua dosa-dosa kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku sedar kesilapan aku padamu ya Allah. Walaupun aku tahu itu adalah kesilapan, tapi aku buat juga ya Allah. Aku hamba yang lemah ya Allah, selalu leka, alfa dan sebagainya. Tersebut pada Allah. Percayalah Allah tidak akan mensia-siakan
apa-apa yang kita mohon pada Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah akan ampun dosa, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia Allah yang Maha Pemurah, Maha baik hati, Allah Maha Pengampun segala-galanya. Kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ustaz, jadi jangan sama-sama Ustaz kita nak kutuai doa, kita nak baca doa sama-sama kan, mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini sebelum kita melelapkan mata sebelum kita tidur Ustaz. Jadi jom sama-sama Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kami padamu ya Allah, dosa kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa ibu dan ayah kami, rakan-rakan kami ya Allah, ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami untuk melakukan kebaikan ya Allah. Permudahkanlah kami untuk meninggalkan kemungkaran ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah untuk mengasihi fakir miskin dan juga orang-orang yang beriman. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Penyayang, rahmatilah kami, berilah kasih sayangmu pada kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami. Masya-Allah. Alhamdulillah.